الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana limpahan rahmat kurniaan Allah mengizinkan kita berada di masjid di kala ini bagi tujuan mempelajari ilmu agama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu menjadi orang yang alim, yakni mengajar orang lain, ataupun jadilah kamu orang yang belajar agama, ataupun jadilah kamu orang yang mendengar. Wala takun rabi'an, jangan kamu menjadi golongan yang keempat, iaitu mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Fatahlak, nanti akan binasa. Golongan ini akan binasa. Dalam riwayat yang lain ditambah lagi au mustami'an au muhibban, ataupun jadilah kamu orang yang kasih, cinta kepada ilmu, cinta kepada majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita lihat satu tajuk yang berkaitan dengan himpitan kubur. Himpitan kubur bagi setiap orang. Kita duk lalu lalang tuan-tuan, duk lalu kok ni, kok kubur, tepi kubur. Kita tak tahu bagaimana keadaan orang dalam kubur. Kita hanya nampak belindar, nampak batu nisan, nampak batu-batu bukit yang letak di situ. Kita tak dapat menghayati bagaimana mereka yang berada dalam kubur itu ataupun di alam barzakh. Semuanya Nabi dah beritahu tuan-tuan hal keadaan mereka yang berada di alam barzakh itu. Mereka itu tuan-tuan, mereka itu dalam keadaan tertahan. Nawa amal saleh tak boleh dah. Minta balik ke dunia Allah Ta'ala tak izin dah. Mustahil dah kalau mati nak balik semula ke dunia. Begitulah tuan-tuan hal keadaan mereka. Dan kita pun apabila kita berada di alam barzakh nanti, ada suatu alam yang berlainan daripada alam dunia ini.
Alam yang di sana tidak ada lampu yang menerangi sebagaimana kita berada di dunia. Tidak ada rumah-rumah banglo, rumah teres sebagaimana kita punya sekarang. Tidak ada anak-anak pina untuk kita ketawa hilai. Bahkan kita ditinggalkan keseorangan, ditinggalkan dalam keadaan kegelapan, tinggalkan dalam keadaan terhimpit. Maka pada kali ini mari kita lihat bagaimana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan alam barzakh ini, berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Huzaifah menuturkan, Huzaifah Al-Yamani, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Huzaifah Al-Yamani. Kami pernah mendatangi seorang jenazah. Ketika sampai di kubur, beliau duduk di tepi lubang kubur dan berkali-kali memandang ke dalamnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalamnya seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya, sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Sangat memilukan tuan-tuan, Nabi mengkhabarkan bukan daripada nafsu, bukan ikut keluar mulut. Bahkan Nabi beritahu itu berpandukan kepada wahyu Allah. Kerana di sana ada ayat Al-Quran yang menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata mengikut wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah. Nabi beritahu setelah Nabi pandang dalam kubur berkali-kali. Nabi tengok, paling tengok pula, paling tengok pula. Nabi beritahu sesungguhnya mereka yang tinggal ataupun ada dalam kubur itu dihimpit oleh kubur sehingga hancur tubuh badannya. Sementara pada kubur orang kafir pula penuh dengan api. Yang mana tuan-tuan benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Raudhatun min riyadil jinan. Raudhatun ini suatu taman, min riyadil jinan jamak bagi taman-taman ataupun syurga. Yakni kubur itu salah satu taman daripada taman-taman syurga. Au hufratun min hufarin niran, ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Orang geletak kita dalam kubur itu tuan-tuan, sama ada orang geletak kita dalam taman syurga ataupun geletak dalam lubang api neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Pernah tuan-tuan dikhabarkan bahawa satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu
melintasi sebuah kubur. Apabila beliau melintasi sebuah kubur, lalu yakni Sayyidina Uthman bin Affan berhenti dan duduk di situ. Setelah dia duduk di situ, berhenti seketika, Sayyidina Uthman menangis terisak-isak. Menangis dengan tangisan yang mengeluarkan air mata hingga bercucuran membasahi janggut. Lalu sahabat yang ada bersama-sama dengannya bertanya, kenapa tuan menangis sedemikian rupa? Sayyidina Uthman menjawab, aku teringat akan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kubur ini merupakan satu persinggahan yang mula-mula sekali dalam perjalanan ke akhirat. Kubur ni stesen yang mula-mula sekali kita singgah dalam perjalanan menuju akhirat. Kalau selamat di sini, yakni di kubur, maka selamatlah perjalanan berikutnya. Kalau di sini, yakni dalam kubur ini bermasalah, sudah menerima azab, maka perjalanan berikutnya menghadapi berbagai-bagai masalah. Kita kena ingat tuan-tuan, semua kita ni akan mati belaka. Semua kita akan dihantar ke perkuburan belaka. Kita tak tahu bagaimana keadaan kita di alam barzakh sana. Amat takut bila kita dengar Nabi beritahu kubur akan menghimpit sehingga berselisih tulang rusuk, hingga menghancurkan anggota tubuh badan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Jika ada orang yang boleh selamat dari himpitan itu, Sa'ad ibni Mu'az lah di antaranya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi, yang mana tuan-tuan berpandukan kepada hadis riwayat Sayyidatina Aisyah ini, bahawa ada mereka yang terselamat daripada himpitan kubur. Ada juga orang yang terselamat daripada dihimpit oleh kubur itu. Maka Nabi menyebut nama sahabat baginda antara orang yang terselamat daripada himpitan kubur itu ialah Sa'ad ibnu Mu'az lah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan ketika Sa'ad ibni Mu'az dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan diikuti oleh para sahabat beberapa saat, lalu bertakbir dan juga diikuti oleh mereka. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bertasbih? Baginda menjawab, kubur orang soleh ini telah menghimpit, lalu Allah melapangkannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, At-Tirmizi, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Makna tuan-tuan, hadis dari Jabir bin Abdullah
dia menyatakan bahawa Sa'ad bin Mu'az ketika dikebumikan setelah kematiannya, Rasulullah ada di perkuburan itu. Maka Rasulullah bertasbih, yakni subhanallah, subhanallah. Dan lagi baginda bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan diikuti oleh mereka, yakni sahabat yang ada pun turut berzikir. Boleh jadi tuan-tuan berpandukan kepada hadis inilah, maka ketika kita berada di kubur, maka kita diminta berzikir, diminta mengingati kepada kematian. Tinggalkan perbualan-perbualan keduniaan dikala kita berada di perkuburan. Lebih-lebih lagi dikala kita menghantar jenazah saudara kita yang mati ke dalam liang lahat. Perbanyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini Rasulullah bertasbih, subhanallah, subhanallah. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi menyatakan kubur orang soleh ini telah menghimpit, lalu Allah melapangkannya dengan berzikir itu. Mudah-mudahan turunnya pertolongan Allah meringankan ataupun melapangkan kubur. Ini ada satu persamaan dengan sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan daun tamar yang masih hijau di atas kubur. Dan baginda memberitahu bahawa selagi mana daun ini berzikir, bertasbih kepada Allah, mudah-mudahan diringankan azab orang yang berada dalam kubur itu. Bermakna kita dapat dua nas. Kalaulah daun yang bertasbih itu pun rahmat Allah Ta'ala juga turun kepada jenazah yang berada dalam kubur, maka kenapa tidak kita ni manusia, bukan daun, yang kita berzikir, bertasbih kepada Allah di perkuburan itu juga meringankan, yakni sampainya rahmat Allah Ta'ala kepada mereka yang berada di dalam kubur itu. Ini juga menggambarkan bahawa dibolehkan kita berzikir, memohon rahmat Allah Ta'ala supaya dilapangkan kubur si mati ataupun mereka yang berada di dalam kubur itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini riwayat Ahmad, Al-Hakim, At-Tirmizi dan At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita berada di perkuburan mengiringi jenazah saudara kita, maka bertasbihlah, berzikirlah, mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau boleh bertazkirah sedikit, beri ingatan kepada waris-waris yang mari, khususnya kepada ahli keluarga si mati, supaya perbanyakkan berdoa kepada arwah, supaya banyak baca Quran, berzikir, supaya jangan tinggalkan salat. Kerana di kala itu tuan-tuan, bila mati ahli keluarga ni, hati-hati menjadi lembut. Hati ahli keluarga di kala itu masih lembut kerana kehilangan ahli keluarga. Ketika hati masih lembut dan perasaan bersedih, itulah kita masukkan sedikit peringatan-peringatan daripada Allah Ta'ala.
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ingat kemati kata hidup ni. Kita tuan-tuan, kalau tak ingat kemati ni tuan-tuan, ibarat kereta tak ada brek lah. Kereta laju sangat, kena lepas pergi, kena lepas mari, tak teringat kau brek, sedap sangat tekan minyak. Tuan-tuan, begitulah juga hidup ni. Kena ingat kemati kata, yakni umpama kereta tu kena ada brek kata. Ingat kemati. Sebab itu tuan-tuan, bila ada kita mengiringi jenazah ke perkuburan, cuba jenguk getek dalam kubur tu belah mana. Gin nak tengok getek dalam kubur tu seluah mana gak orang nak letak jenazah kita ni. Tak ada orang gali kubur itu seluah 15 kali 20 lubang. Tak ada. Gali 4 kali 6 kali 7 tu pun kerana orang nak turun mayat kita je tuan-tuan. Hak nak letak mayat kita tu sebenarnya baba teluh kita je. Ukur baba cukup je. Boleh letak kaki, letak hala pala dari lubang tu gak. Letak senar dengan tanah ke belakang depan. Bak dengan papai kat tak ada kira-kira lah tuan-tuan, pakai kamu lah tak kira lah. Itulah pengakhiran kehidupan ini. Supaya kita sentiasa ingatkan Allah Ta'ala. Kita semua datang dari Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengebumikan Sa'ad bin Mu'az. Kemudian beliau duduk di tepi kuburnya seraya berucap, jika ada seseorang yang boleh selamat dari himpitan kubur, nescaya Sa'ad ibnu Mu'az lah di antaranya. Subhanallah tuan-tuan, hadis ini riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi, At-Tabrani dan Al-Baihaqi, menggambarkan bahawa tuan-tuan, ada orang yang mempunyai kelebihan yang tersendiri, yang mana ada orang terselamat daripada himpitan kubur. Adapun kita ni tuan-tuan, kita tak tahulah lagu mana nasib kita. Cuma kita berikhtiar tuan-tuan, bacalah surah Al-Mulk setiap malam ataupun sehari semalam, bacalah sekali. Kerana Nabi ada menyebut surah Al-Mulk itu boleh menjauhkan ataupun boleh memberi syafaat pada orang yang selalu membacanya, iaitu diselamatkan daripada azab kubur. Al-Quranul Karim kalamullah tuan-tuan. Kau nak kata kelebihan kita ni kelebihan apa? Nak kata rasul-rasul tidak, nak kata nabi-nabi pun tidak kita ini. Nak kata waliullah, alim ulama pun tidak kita ni. Apa kelebihan kita? Nak tahan di begapa, nak pegang bergantung di begapa? Kita boleh gantung dengan Al-Quranul Karim. Semua orang boleh baca Quran. Semua orang berhak menghafal, membaca Al-Quran itu. Sama ada kita berada di bandar ataupun di desa, orang kaya, orang miskin, orang pakak tinggi, pakak rendah, semuanya boleh baca Quran jika nak. Maka peluang setiap orang, ada ruang-ruang dia boleh diselamatkan daripada himpitan kubur ataupun seksaan kubur ini.
maka bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah pemberi syafaat. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Hari kiamat ini tuan-tuan, kita mati dah sampai ke akhirat dah kita tuan-tuan. Hak kiamat runtuh langit, melanggar bulan bintang, itu kiamat dunia. Kiamat alam semesta ni Allah Ta'ala musnahkan. Tetapi apabila seseorang itu mati, kiamat dah bagi diri dia. Kiamat kecil, yakni untuk dirinya, dia sudah sampai ke alam akhirat. Bermulanya alam akhirat itu ialah setelah berada di alam barzakh. Cuba bayangkan tuan-tuan, bagaimana malam pertama kita berada dalam kubur. Malam pertama kita berada di alam kubur, tuan-tuan, terasa sepi, sunyi dan menakutkan. Saat itu tuan-tuan, si mati akan menangis merayu-rayu kepada Allah Ta'ala. Qala rabbirji'un, wahai Allah, hantarkan aku semula balik ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, aku nak buat amal salih dah aku tinggal banyak selama. Sungguh tuan-tuan, kita tinggal banyak dalam amal salih ini. Banyak kita tertinggal. Banyak masa kita habis dengan begitu saja. Pagi cara pagi, petang cara petang. Al-Quran ada sangat derma, tapi tak terambil kita Quran itu. Tidak terbaca pun Quran itu. Kita boleh sangat baca Quran, tetapi kita tak baca Quran. Bahkan kalau nak ambil Quran rasa malah kerana tak ada wuduk dan sebagainya. Ada ayat-ayat Allah yang kita hafal. Qul huwallah kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq kita hafal. Qul a'udzu birabbin nas kita hafal. Ayat kursi kita hafal. Yasin kita hafal. Tapi kita tak baca tuan-tuan. Rasa berat mulut nak baca. Kalau tak baca Quran pun boleh sangat nak tasbih, nak berzikir, selawat ke Nabi, istighfar banyak, tetapi kita tak baca pun. Nanti dalam kubur minta dengan Allah Ta'ala nak balik ke dunia, nak buat itu semua, nak mengaji dah. Kalau tak pandai baca, nak belajar ngaji dah, nak belajar semaya dah, nak berzikir dah, nak istighfar dah, setelah berada di alam barzakh. Dituturkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah orang yang dituju oleh Arash, dan pintu-pintu langit terbuka baginya, telah disaksikan oleh 70,000 malaikat bahawa dia telah dihimpit, namun kemudian dia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimaksudkan itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Al-Hasan menambahkan, bergeraknya Arash untuk Mu'az tersebut kerana rasa bahagia terhadap rohnya. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kitab yang kita baca ini ialah Ziarah ke Alam Barzakh yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan,
Muslimin muslimat dirahmati Allah, bermakna kematian seseorang hamba Allah Ta'ala itu mendapat kemuliaan di sisi Allah. Namun tuan-tuan, kalaulah ada sedikit siksaan, kepayahan dalam kehidupan ini, sebenarnya Allah Ta'ala nak menyucikan dosa-dosa. Allah nak menghapuskan kesalahan-kesalahannya semasa hidup ini. Dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kubur Ibnu Mu'az, kubur Sa'ad Ibnu Mu'az. Beliau agak lama berada di dalam. Oleh kerana itu, ketika keluar beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang menahan engkau di dalam?" Baginda menjawab, "Sa'ad dihimpit dengan suatu himpitan dalam kuburnya. Lalu aku berdoa kepada Allah agar melapangkannya." Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Subhanallah, tuan-tuan, beruntung orang yang hidup bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat doa daripada Rasulullah. Walaupun demikian, tuan-tuan, walaupun kita ni jarak dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih 1400 tahun yang lalu, tetapi kita juga mendapat kemuliaan seandainya kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, tuan-tuan, kita sentiasa berwudu, sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbih dan sebagainya. Karena semuanya ini amalan-amalan yang akan menyebabkan datangnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Ibnu Ishaq berkata, Umayyah bin Abdillah pernah memberitahu aku bahawa sebahagian keluarga Sa'ad pernah ditanya, "Apa yang kalian dengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini?" Mereka menjawab, "Disebutkan kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai masalah itu, dan baginda menjawab, dia itu cuai dalam bersuci dari kencingnya." Subhanallah, tuan-tuan. Benarlah, tuan-tuan, orang yang tak istibrak buang air kencing ini akan kena azab kubur. Dua jenis orang di antaranya yang kena azab kubur, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahuma yu'azziban. Dikala Nabi berjalan di antara dua kubur, Nabi berhenti di tengah-tengahnya. Dan Nabi bersabda, fa innahuma yu'azziban, dua orang ni sedang diazab di dalam kubur. Adapun seorang ni, kata Nabi, ialah yamshi bin namimah. Ni penyebab orang yang kena azab kubur ni. Yamshi bin namimah, iaitu orang yang berjalan bawa mulut, suka fitnah orang, suka ngupak, melaga-lagakan orang, menghuduh-huduh ke orang.
membuka keaiban orang. Orang yang suka bawa cerita karut, bawa duk sebar-sebar fitnah, mengadu-adu domba misalnya, bawa mulut ni maknanya bawa cerita orang. Ada-ada saja yang nak cerita keburukan orang. Beringat Nabi beritahu, yamshi bin namimah ini salah satu golongan akan diazab dalam kubur. Yang kedua, la yastabri'u min bauli, orang yang tidak istibra' dalam membuang air kecil. Nabi dah ajar kepada kita, tuan-tuan, cara-cara buang air kecil. Duduk berak balik kiri, duduk atas tumit kaki kiri. Maknanya punggung kita tu, tumit kaki kiri tu berdiri dan duduk atas tu. Buang air kecil biar habis betul-betul, dan uruk biar tubik habis air kecil. Termasuk berdehem-dehem kau, batuk-batuk kira lah, terai sikit biar tubik habis, barulah basuh ataupun beristinja. Kerana dibimbangi takut ada lagi sisa-sisa yang tertinggal dalam saluran air kencing itu. Setelah kita bangun gi, dia menitik kena pada pakaian ataupun pada paha kita, menyebabkan menanggung najis. Kalau sembahyang dalam keadaan demikian, dalam keadaan menanggung najis dan solat tidak sah. Rupa-rupanya disebut di sini, Nabi beritahu bahawa Muaz ini dihimpit kubur. Lalu Nabi berdoa dan kubur itu menjadi lapang dengan rahmat Allah Ta'ala. Rupa-rupanya diceritakan di sini ialah sebagaimana diberitahu bahawa dia itu cuai dalam bersuci dari kencingnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, beringat kadang-kadang kita sauk seluar. Kita orang lelaki ni pakai seluar, gi kerja pejabat mana pakai seluar. Pakai seluar kadang-kadang buka zip tak, pakai boleh diri. Agak-agak kita buang air kecil sambil berdiri tu bi habis ke tak? Kalau masih lagi tersisa, bermakna ada lagi termasuk dalam kalangan mereka yang tidak istibra' dalam membuang air kecil. Peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma yu'azziban, dia akan diazab. Sebaik-baiknya tuan-tuan bila kita pakai seluar, bukan salah pakai seluar, tapi ketika nak buang air kecil, air besar, kita kena pecah seluar tu. Duduk biar betul. Kalau tak boleh diri, pada goliknya lah masih ada lagi tak istibra'. Berasa tubik meleleh, Karen nak semaya kena pecah seluar, kena basuh-basuh ataupun mandi manda, barulah kita boleh berwuduk dan kita solat zuhur dan sebagainya. Nak mengelakkan daripada menanggung najis. Sebab orang Islam ini bersih tuan-tuan. Kita berkhitan, orang lelaki ini berkhitan. Bila berkhitan buat doktor guting buat muncul kemaluan tu, maknanya tak ada menanggung najis dah. Kalau tak buat muncul, yakni kalau tidak berkhitan, ada muncung di kemaluan itu, kulit itu tak dibuang, ada najis air kecil duk terkumpul dalam tu. Tetapi dah dibuang, bersih molek dah. Yang jadi masalahnya kencing sambil berdiri, yang menyebabkan tidak tubik habis air kecil.
Tak apalah kalau kira boleh tubi habis, kira selamat lah. Bimbang takut tak tubi habis. Sebab kita duduk dalam keadaan posisi yang memungkinkan masih ada lagi sisa-sisa air kecil. Subhanallah. Jadi Nabi mendoakan kepada Muaz, Sa'ad ibnu Muaz ini. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala makbulkan doa Rasulullah dan kuburnya dilapangkan. Anas ibnu Malik pernah bercerita, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Lalu kami berangkat bersama-sama beliau menghantarkannya. Kami melihat baginda sangat berduka. Baginda lalu duduk di kubur sejenak dengan mengarahkan pandangannya ke langit. Setelah itu baginda turun ke lubang kubur. Lalu melihat kesedihan baginda semakin bertambah. Beberapa waktu kemudian baginda keluar dan kulihat kesedihannya sudah berkurang. Bahkan baginda tersenyum. Kami pun menanyakan hal itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tadi ingat akan kesempitan kubur, himpitannya dan kelemahan diri Zainab. Hal ini sungguh membuatku sangat terbeban. Kemudian aku berdoa kepada Allah agar Dia meringankannya, Dia mengkabulkannya. Tetapi Dia tetap menghimpitkan satu himpitan yang didengari oleh semua yang ada di antara langit dan bumi, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat At-Tabrani. Subhanallah, tuan-tuan, Zainab putri Rasulullah berpandukan kepada riwayat ini juga terkena himpitan kubur. Sekali himpit sahaja, tuan-tuan, sekali himpit sahaja, maka teriakannya, raungannya didengari oleh seluruh makhluk Allah. Putri Rasulullah, tuan-tuan. Pak kita ini, tuan-tuan, apalah kelebihan kita, melainkan kita sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kasih belah kepada kita. Memang kita punya banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak dosa, namun kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, usahalah kita mari masjid, melangkahlah kaki ke masjid dalam keadaan penat, lelah, berapa pun, kerana kita mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa sombong dengan Allah Ta'ala. Angkatlah tangan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keampunan untuk kita semua. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sambung semula bab himpitan kubur ini pada siri pengajian yang akan datang sekiranya diizin Allah. Sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'ah wa wajhan munira wa tawfiqan hasanan wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.